Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Cikgu Jingga untuk saya. Niatnya lah untuk menyimpan ilmu di sini, menyimpan agar kalau ada ruang, ada peluang, kita tengok-tengok balik kita punya wall, dan saya punya andaian dan kefahaman saya mudah. Wall ini ialah wall Facebook, wall Instagram, wall page, wall TikTok ialah satu ruang di mana kita boleh mencari dan memberi penambahbaikan pada diri sendiri dan selebihnya kepada orang lain, dan saya yakin ini adalah di antara ilmu-ilmu yang mengalir. Okey, untuk hari ini kita nak tengok apa yang kita nak kongsikan hari ini. Kawan-kawan sekalian, saya ada satu bahan yang cukup very practical, yang amat practical, bercakap soal family. Jadi kawan sekalian, boleh share video-video ni kalau bahan ni kalau kita dalam family, sebab kita rasa kita family sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang atuk, nenek dan anak juga, kita adalah part of family. Tapi hari ini kadang-kadang kita melihat bahawa gangguan terbesar memberi impak terhadap kejatuhan emosi manusia ialah bila dikaitkan soal family. Okey, jadi apakah itu family? Saya nak rungkai, saya nak bincang, saya nak sembang tajuk berkaitan dengan family. Okey, family ni dia banyak kefahamannya, tapi dalam bahasa mudahnya dikaitkan soal institusi keluarga. Jadi ada kefahaman yang mudah, ditulis macam ni: Father and mother, I love you. Father and mother, I love you. Itu adalah family kepada setengah pandangan mudah tentang akronim juga. Okey, jadi kawan sekalian, hari ini kita nak kongsikan apa itu family. Boleh komen, boleh share, boleh lebar-lebarkan pengetahuan kita, bahawa saya yakin saya juga adalah seorang yang duduk dalam community family, sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu kepada Tok Wan dan Tok saya, dan sebagai seorang ayah kepada anak-anak saya. Ustazah, hari ini kita nak kongsikan soal family. Kita bercakap soal bagaimana family akan memberi kita dokongan untuk kita naik ke atas. Sebab family ni dia macam, kita tengok the hot balloon kan. The hot balloon itu dia di tengah-tengahnya ialah api. Jadi kita cakap soal untuk kita terus naik ke atas, kita perlukan kehangatan emosi. Kehangatan emosi yang paling best ialah authority, orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi saya ada akronim, nama dia FAMILY. Jadi boleh tolong tulis, tolong share perkataan ini. Pertama sekali kita lebar-lebarkan pengetahuan dan kita simpan-simpankan bagaimana family yes, betul Ustazah. Dia cakap soal family. Berapa ramai orang-orang yang saya yakin kalau tanya pada saya, rakan-rakan di jalanan saya, rakan-rakan yang dihukum dengan ketidakmenjadian misalnya, hukuman ini satu pengajaran pada saya sendiri dan pada orang lain juga, ialah bila mana kejauhan dengan family. Sebab itu dikatakan istilah hari ini, dia ada istilah lost child. Lost child itulah anak-anak yang hilang. Di mana lost child itu berlaku? Lost child, anak yang hilang. Sebab itu kajian-kajian dibuat di Harvard University sekalipun, kualiti pelajar-pelajar yang positif dikaitkan soal dia positif di rumah, dan dia positif di rumah dikaitkan soal kedekatan dia dengan figure father. Okey, jadi F yang pertama, kalau saya yakin percaya, F family. F yang pertama ialah foundation. Foundation itu ialah dia punya asas. Asas dalam keluarga dia kena kuat. Dia macam kita tengok kan, macam dikatakan juga, kalau satu bangunan tu ketinggiannya 1000 meter misalnya, 1000 meter, tinggi sangat tu, di bawahnya juga adalah 1000 meter. Maksudnya di bawah tu foundationnya dia kena sama dengan apa yang di atas. Dia kena, kalau dia begitulah keadaan dia. Macam kita tengok KLCC tu kan, ketinggian begitu, di bawahnya pun sama ketinggian dia. Dia foundation di bawah. Jadi foundation seorang family ialah ada 3 kekuatan paling besar, iaitu saya nak kaitkan soal mula-mula sekali adalah pra-pernikahan. Pra-pernikahan memberi kesan yang paling besar terhadap foundation kepada family. Foundation yang kedua, Ustazah, iaitu pola asuhan. Pola asuhan juga ialah foundation. Dia punya kekuatan, tapi dan juga komunikasi. Itu ketiga-tiga ini dia akan beri kesan terhadap hukum penjadian. Foundation yang paling kuat ialah agama lah. Jadi kita lihat bahawa kita mendirikan agama
mengukuhkan maksud saya, keluarga asasnya mestilah berpangsikan kepada agama. Sebab tu kita suka sangat pra-pernikahan, pola asuhan dan komunikasi berasaskan kepada agama. Okey, sebab kita yakin dan percaya bahawa banyak perkara yang dibincangkan macam mana kekuatan agama itu memberi impak terhadap kekuatan foundation. Okey, bila kita dah ada foundation yang kuat, saya yakin dan percaya foundation yang kuat. Jadi sebab tu saya katakan bahawa nak kahwin jangan sekadar ikut matlamat orang lain. Sebab tu pada mak-mak ayah, jangan menjadikan perkahwinan ini adalah satu nilaian sosial kepada apa yang orang gambar-gambarkan. Anak aku mesti begini, anak aku tak kahwin lagi, nanti anak aku dikatakan begini-begini. Sebab kadang-kadang saya yakin dan percaya bahawa bila mana perkahwinan itu tidak kukuh, bila perkahwinan itu sekadar kita berkahwin mengikut matlamat orang lain, dia akan jadi satu foundation yang tak kuat. Sebab tu dikatakan pernikahan, perkahwinan itu sendiri tak jelas. Okay, jadi perkahwinan saya yakin dan percaya daripada asasnya dia mestilah memilih untuk berkahwin. Memilih untuk berkahwin. Kalau tak memilih untuk berkahwin, dia kena ada cerita lain lah. Okey, jadi alhamdulillah kawan sekalian, kita dah bersabar, kawan kita sabar. Jadi kita cakap soal family sekarang. Pak D, family, F-A-M-I-L-Y, family. Pertama sekali, F adalah foundation yang kuat. By choice, kita memilih sama ada nak kahwin atau tidak. Jadi maksudnya berkahwin bukan dengan pilihan dengan matlamat orang lain. Kita kena memilih untuk berkahwin. Perkahwinan itu haruslah jelas. Kekuatannya adalah foundation kena kuat. A adalah adjustment. Adjustment ini maksudnya ialah dalam perkahwinan itu sendiri kita bercantum dua jiwa. Saya yakin dan percaya kawan sekalian, kita bercantum dengan dua jiwa. Kita sebenarnya tak sama dengan pasangan kita. Saya nak share sikit. Tak sama. Sebab 3P, saya boleh 3P. Okey? 3P tulis ya. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. Persekitaran pengalaman pendidikan pasangan kita menjadikan kita tak sama dengan dia. Tuan-tuan, rakan-rakan kita yang melihat ni, kita tak sama dengan suami, isteri, mak mentua, tak sama. Persekitaran dia membentuk siapa diri dia, nilai dia terbentuk pada persekitaran dia. Persekitaran pengalaman juga akan menjadi penghakiman pada dia. Sebab tu kawan-kawan sekalian, bila tuan-tuan kahwin dengan anak tunggal lain, bila tuan-tuan kahwin dengan anak-anak mangsa perceraian lain, bila tuan-tuan kahwin dengan orang-orang tinggal di kawasan kemiskinan lain, bila tuan-tuan kahwin dengan orang-orang yang mungkin saya ada pengalaman-pengalaman yang Allah berikan pada saya, kita berkahwin dengan orang-orang yang mungkin terperangkap dengan labeling, penderaan, emosi, dan dia akan jadikan kita sebagai victim of the victim. Kita menyalahkan dia sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita kena adjust. Kita kena adjust. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. Bila kita berkahwin dalam family, saya yakin Nurul Huda menonton, boleh share. Ini soal family. Pertama sekali, F ialah foundation, A ialah adjustment. Bermaksudnya kita kena adjust. Sebab tu saya suka nak cakap kepada kawan sekalian, perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua jiwa. Sebab tu kita berkahwin bukan sekadar naluri tapi dengan ilmu. Perkahwinan dengan ilmu, saya yakin bahawa adjust. Sebab kita berkahwin, saya yakin lelaki dan perempuan, kita bercantum dua jiwa yang tak sama. Persekitaran, pengalaman, pendidikan. Kalau tuan-tuan hari ini kita rasa kita ada degree misalnya, PhD, master, tiba-tiba dikahwinkan misalnya dengan orang yang sekadar contoh yang SPM sahaja, penghakimannya berbeza. Kita kena adjust bahawa pendidikan berbeza menjadikan daya fikir berbeza. Tapi adakah itu harus kita jadikan sebagai penolakan? Jawapannya adalah tidak. Kita kena adjust. Okey, Syafiq pun dah kahwin kan? Kena adjust. Okey, aku begini, kena begini. Kadang-kadang ada kawan-kawan saya di universiti lah, dia kerja biasa saja. Tiba-tiba jodohnya adalah profesor. Saya yakin dia kena adjust, profesor tu kena adjust. Bahawa dalam perkahwinan, EO-nya adalah suami. EO-nya bukan pada isteri. Okey, jadi persekitaran, pengalaman, pendidikan. Jadi A kena adjust. F pertama Syafiq boleh share. F pertama ialah foundation kena kuat. A adjust. M, okay, family.
M kita dah jelas, dah adjust. Okey, dah adjust. Sebab tu saya yakin bahawa satu formula lain, dia M campur G campur O hujung C. C ialah konflik. Konflik berlaku bila mana kita gagal adjust. Konflik akan berlaku bila kita gagal adjust. Aku rasa aku begini, aku makan begini, kau makan begitu, tak sama, tak boleh. Kita konflik. Dekat dulu mak dah ajar macam ni, dia pun kau ajar macam ni, konflik. Okey, konflik. Sebab tu dia persekitaran. Macam kalau tuan-tuan kahwin dengan, yalah, sebab tu dia kata gang semanggang pipit kan. Sebab dia persekitaran tak sama. Tapi sebab tu sebagai seorang suami, EO lah, sebagai seorang ayah, kita, the main character kita akan menentukan foundation itu. The main G ialah matlamat. Kita dalam keluarga tu kita ada matlamat yang sama. Berbeza matlamat dia akan berlaku O. O ialah the obstacle. Obstacle akan berlaku bila mana kita gagal untuk adjust. Jadi boleh share. Saya rasa satu perkara yang luar biasa bila kongsi soal keluarga ni. Foundation, adjust. M ialah the momentum. The momentum ini, sebab saya nak kongsikan cerita lah ke momentum ini macam ni. Macam satu hari ada seorang budak, dia suka sangat tengok kepala kura-kura. Dia beli kura-kura, dia ketuk kura-kura tu dengan harapan kura-kura tu keluarkan kepala kan. Diketuk gitulah kerjanya. Dan semakin diketuk, kura-kura tu tak keluarkan kepala. Kura-kura tak keluarkan kepala. Lepas tu ayah dia kesian sangat. Dia ambil lilin, pasang lilin kat depan kura-kura tu. Bila pasang lilin, kura-kura dapat apa? Syafiq dapat apa Syafiq? Bila pasang lilin tu, kura-kura tu akan dapat kehangatan. Bila ada hangat, kura-kura tu keluarkan kepala tanpa diketuk. Bermaksud saya yakin dan percaya momentum ini ialah kehangatan emosi. Kenapa sebelum kahwin kita boleh mampu ini dan ini, kenapa selepas kahwin prosesnya berbeza-beza. Kenapa sebelum kahwin begini, masa bercinta begini, selepas perkahwinan dia begini. Jadi saya yakin dan percaya pada rakan-rakan sekalian, kita melihat bahawa keluarga ini momentumnya harus disubur-suburkan. Sebab tu dikata kita dalam keluarga ni, saya nak share satu benda macam teamwork lah. Forming, storming, norming and performing. Forming, storming, norming and performing. Okey, jadi kita nak cakap soal momentum keluarga ni. Kita form, kita bentuk, kita dah adjust keluarga, dah forming, dan dia akan berlaku storming. Storming ni dia akan berlaku ribut. Kau aku keegoannya, aku tak biasa ini, aku tak biasa makan ini, aku dulu kari mak masak macam lain, sekarang mak masak macam lain. Sebab tu dia kena ada norming. Norming inilah proses adjust. Norming barulah kita sampai ke performing. Sampai ke perform, kita boleh ada keluarga yang luar biasa. Dan bila sampai performing, dia akan ada conforming. Bila conforming, bila masing-masing rasa macam okey, semua dah, kita rasa kita dah confirm, kita dah selesa dengan apa yang kita ada. Dan dia akan, sebab tu bila mana soal team keluarga, dia ada team building, dia ada team bonding. Dia kena bonding semula. Kita kena recharge kita punya emosi. Kena sentiasa ada time, talk, touch, teachable. Kita kena hangatkan emosi sentiasa. Kena recharge. Sebab tu dikatakan forming, storming. Dia akan berlaku storming. Storming akan berlaku bila kita gagal adjust. Akhirnya dia akan berlaku apa? Forming, storming, norming. Kita kena kenal. Sebab tu nak kenal panggil manusia dua tempat, kawan sekalian. Pertama mesti tak puas hati. Kedua mesti dia main. Sebab tu kadang-kadang dalam keluarga, saya yakin membina keluarga yang hebat, kita kena bercuti, bermain, bergurau senda, ketawa-ketawa sama-sama, bermain. Sebab tu dikatakan dalam keluarga juga, saya yakin dan percaya bahawa, boleh share video ni, play, plan and pray. Play. Sebab tu dikatakan pada anak-anak, mak itu adalah caregiver, ayah playmate, rakan main. Sebab kita kena kenal. Nak kenal kita punya family, momentum itu dihangatkan, bermain, bercuti, bergurau senda. Mungkin saya cakap atas dasar pengalaman. Dulu mungkin tak ada ruang begitu. Kita baca, forming, storming, norming, perform. Bila sampai performing, dia akan bahayanya bila conforming. Conforming ini semua dah selesa, semua dah selesa, dia akan berlaku decaying, dia group akan mati. Sebab tu kawan sekalian, momentum. Boleh share video ni. Forming, foundation, adjustment, momentum, dan kita kena padukan intim. Dia intim, rapat semula. Nak rapat dia mudah. Saya suka nak share perkataan ini. 3P plus 4T. P, kena ingat, the
kita nak kena rapat semula, kita dah forming, storming, dah kenal masing-masing, kita nak intim balik, kena kenal pasangan kita, kenal anak kita. Sebab tu dikatakan bahawa kecelaruan dalam konteks family ialah bila mana pola asuhan tidak berkesan, tidak betul. Sebab dia mudah, saya yakin dan percaya bahawa Nokia versus Android lah. Bila kita rasa aku betul, bila kita rasa asuhan mak ayah tu betul, asuhan nenek-nenek betul, tapi ruang dah berbeza. Kita nak intim, kita kena saling memahami dengan cara jelas bahawa play, plan and pray. Play ialah kita bermain bersama-sama, plan, hadirkan suasana family, rapat, bila makan, bila ada ruang untuk kita, apa dia panggil sebagai sekarang ni ada satu keadaan di mana family dia selalu fizikalnya ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Berapa banyak family hari ni fikirannya ada, fizikal kat situ, tapi dia buka surat khabar, dia baca. Okey, anak-anak kat depan. Okey, dia pegang handphone, masing-masing pegang handphone, masing ayah, mak, nenek pegang handphone. Okey, bermaksud family fizikal ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Boleh tulis. Boleh tulis itu, boleh tulis. Fikiran ada, perasaan tak ada. Apatah lagi? Fizikal ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Bila benda ni berlaku, saya yakin keintiman itu dia akan rapuh. Sebab tu istilah yang paling dahsyat yang dikeluarkan oleh ramai kawan-kawan kita ni, dia kata apa? Lost child, lost father, the lost mother. Anak-anak yang hilang, mak yang hilang. Mak hilang bukan hilang tak ada kat rumah. Mak hilang sebab mak dia ada me time, ayah pun ada me time. Jadi dalam keluarga ni dia kena, saya yakin, saya cakap atas kapasiti saya sebagai ayah, dia kena time talk. Time, berikan masa yang luar biasa, the quality time. Time talk, kena bercakap. Jangan simpan, bercakap dengan ketidakbetulan, bersembang di tempat-tempat yang sepatutnya, ruang makan. Dan dulu saya yakin dan percaya, guru saya beritahu saya, Pak Jinggo, pantang larang orang Melayu ni membawa TV masuk ke bilik. Kalau dulu TV ialah satu model sosial, anak semua tengok TV, kita bersembang-sembang. Tapi sekarang TV dah masuk dalam bilik. Setiap anak ada TV masing-masing, channel masing-masing. Jadi kita time, masa kita dah semakin terasing, ruang-ruang dah berbeza. Time talk, kena bercakap, dan teachable, kena mengajar. Sebab tu saya yakin saya family ini kena banyak bercakap untuk teachable. Time, talk, touch and teachable. Touch ialah kita kena bersentuhan dan kita kena teachable. Jadi kita nak cakap soal intim sekarang ni. Okey, jadi Imran boleh tulis sikit perkataan cakap tu apa dia. Kita suka nak share, kita dah lebarkan ilmu ni. Jadi saya share Imran family, maksud foundation, adjustment, momentum, intim dan L. Ni paling dasar. L ialah suka sangat tentang L ni. L adalah love. Love ada banyak love lah. Love ni saya buat research tentang love ya. Dia panggil love sick, love bird, lovable, love sick. Ada perasaan rinduan. Kita rindu, sangat-sangat rindu. Sebab tu saya suka nak share tu buku. Dia alangkah malangnya, signalnya mak ayah bila anak kita duduk berjauhan di asrama, bila cuti tak nak balik. Bila anak-anak cuti telah mula tak nak balik. Okey, dia bukan lagi love sick. Dia love sick tak ada lagi dah. Tidak ada perasaan rindu. Jadi anak-anak kadang-kadang balik rumah bukan sebab soal rindu, sebab fitrah kena balik rumah. Kalau boleh nak, sebab tu dikatakan, saya share kawan sekalian, anak-anak kita ni ada 4 kedekatan dia. Ada 4. Boleh tulis. Ada 4 faktor. Anak-anak kita, research dibuat luar biasa. Ada 4 kawan rapat dia. Satu ialah media sosial dia, gadget-gadget dia. Kedua, dia punya idola dia. Idolanya kawan rapat anak kita. Yang ketiga, siapa dia? Rakan sebaya. Yang keempat, baru family. Sebab tu dia tidak ada love sick lagi. Love sick tak ada. Macam saya tengok anak saya lah, okay? Wow, anak saya duduk asrama kan, pantang ada ruang cuti. Okay, tak balik rumah, dia akan ajak outing. Itu nama dia apa? Love sick. Bila mana kerajaan cakap, okay, anak saya di Semak Labu lah, wow, kena balik semua. Malam tu juga kalau boleh nak pergi ambil balik. Itu apa dia? Love sick. Love sick.
Dia rindu, rasa rindu sangat nak touch, nak sembang. Bila jumpa peluk telefon. Bila peluk telefon saja. Dia love sick. Jadi saya, tuan-tuan sekalian, love sick. Kita kena bangkitkan love sick. Sakitlah, cinta yang sakit. Dia rindu, sangat-sangat rindu. Kita kena love, rindu. Jadi kalau korang fikirkan, ada tak anak-anak tak rindu kita? Ada. Ayah nak baliklah, tak balik sudah. Duduk asrama, cuti, pergi rumah kawan-kawan. Alamak. Jadi saya melihat benda tu, dia tidak ada love sick lagi dah. Bila tidak ada parti Imran, talk, time, touch, teachable. Dia kena sentuh, kena peluk selalu agar membangunkan love sick. Love sick kena bangunkan. Saya dulu pun tak ada love sick. Kita datang, tak ada lah. Kita setahun, 2 tahun kadang, alamak, tak telefon ayah, tak telefon mak. Tapi sekarang ada perasaan love sick lah bila dah jadi gini. Lovebird ini dia ada satu perasaan di mana lovebird ini, lovebird ni burung yang diberi makanan. Sebab tu kadang-kadang soal isteri-isteri, jadikanlah lovebird pada suami. Apa-apa pun rujuk pada suami. Abang begini. Walaupun kita rasa kita dah tahu dah. Jadilah orang yang seakan-akan kita kena bagi authority dan responsibility pada figure father ni. Sebab kita nak benda tu. Lelaki dia mau jadi mak burung, ayah burung, memberi makanan pada anak burung kan. Jadi lovebird. Jadi keluarga sekali lovebird ini kita nak memberi dan kita terima. Wow, suka dihargai, suka memberi. Kita suka memberi. Kita love kita adalah bila kita giving. Kawan sekalian, yes, love sick. Memang Ustazah kalau Ustazah kat sekolah, balik sekolah, Ustazah nak pastikan anak murid Ustazah love sick, peluklah dia orang. Saya melihat banyak contoh lah. Love sick, peluk dia orang, menjadikan dia rasa macam rindu. Kita rasa love sick dibangunkan dengan 3P, penerimaan, penghargaan. Hadirkan mereka, the love sick. Saya rindu, sangat-sangat rindu. Jadi yes, why yang terakhir kita kongsikan ialah yes, only you. Itu mudah saja. Yes, only you. Why ialah yes. Yes, father and mother. Saya nak share sikit. Yes, father and mother, I love you. Father and mother, I love you. Jadi kawan sekalian, saya nak buat kesimpulan. Boleh share video ni pada kawan-kawan, kepada rakan-rakan kita yang nak kahwin, yang dah kahwin. Kadang-kadang kita punya family kita rasa kita gagal menguruskan. Saya pun ramai kawan-kawan kita ada pengalaman berbeza family. Jadi pertama sekali dalam perkahwinan itu harus ada apa dipanggil sebagai foundation kena kuat. Asas perkahwinan kena kuat. Sebab tu sebagai contoh nak share balik pada kawan, jangan berkahwin atas matlamat orang lain. Sebab tu pra pernikahan itu penting. Jangan berkahwin atas matlamat orang lain. Ambil masa, ambil ruang untuk kita kenal sebagainya. Lepas tu apa lagi? Adjustment. Kita kena adjust. Sebab kita berkahwin dengan karakter, kita berkahwin dengan family. Kita orang Melayu ni berkahwin dengan sistem, berkahwin dengan community, berkahwin dengan kita akan jumpa, kita kena adjust diri kita. Sebab kita persekitaran pengalaman pernikahan tak sama. Kita berkahwin dengan orang yang persekitaran pengalaman tak sama. Kena adjust. Kena rendahkan diri, rendahkan ego. Sebab perkahwinan akan tercalar bila mana ada 3 perkara. EGO. Apa tu? Everything goes one. Ego. Macam mana kalau seorang ayah yang ego, mak yang ego, mak mentua yang ego, pak mentua yang ego. Oh please, everything goes one. Everything goes one. Kau dengar cakap aku. Aku yang paling betul. Aku yang paling hebat. Masakan aku paling sedap. Mak aku punya kari paling sedap. Love sick. Nak balik kampung rumah dia saja kan. Love sick. Semua orang ada love sick. Bila balik raya, kita love sick. Nak balik rumah mak. Masing-masing kita tak adjust kat situ, maka dia akan berlaku obstacle dan akan berlaku penceraian. Saya yakin penceraian paling besar bila mana kita gagal untuk adjust. Seterusnya adalah momentum ini harus digegarkan, dipanas-panaskan. Sebab tu bila kita kena bonding. Kita kena outing untuk plan and pray together. Kita kena bersama-sama balik.
kena bercakap, kena time talk teachable, kena sentiasa hangatkan sebagaimana tuan-tuan dan puan berjumpa di kala awal-awal bercinta. Kita kena hangatkan emosi itu, panaskan dia, intim, rapat, dengan cara play pen and pray, L, love sick and love bird. Dan kita kena ada satu kata, yes, only you yang menjadi saya punya kekuatan emosi saya, only you menjadikan kekuatan keinginan saya untuk terus berdakwah dan bercakap terus sebagai seorang ayah, only you menjadi only you, keluarga only you lah, family saya, untuk kita terus bekerja. Jadi kawan-kawan sekalian, sampai di sini insya-Allah kita akan kongsikan akronim family, boleh disebar-sebarkan kepada rakan-rakan kita. Ini satu nilai tambah lah Okey, masih kena terus menonton, terus berkongsi, dan insya-Allah kita akan berkongsi terus ruang ini kepada kawan-kawan kita. Dan kita nak bagaimana kekuatan emosi kita sekarang didokong oleh institusi keluarga. Dan sebab saya bagi tahu, terutamanya father-father yang melihat, kepada father-father yang melihat macam mana kekuatan father figure. Untuk itu, terima kasih kerana kita melihat, terima kasih beri ruang dan boleh share video-video ni agar ada ramai orang dapat manfaat terus.